kita. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu 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 akbar. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Encik, ni memang betul kita live di page ya? Ya. Bukan di FB ya? Anda bersiaran daripada live FB. Okey. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Didoakan semuanya dalam keadaan sihat walafiat, tenang, kuat, terus semangat, jangan mengalah. Terus bangkit berusaha, insya-Allah. Setiap usaha pasti ada hasilnya. Sikit ke, banyak ke, dah tercapai ataupun belum, setiap usaha pasti ada hasilnya, insya-Allah. Alhamdulillah, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, bagi memberkati majlis ilmu pada malam ini, marilah sama-sama kita memulakannya dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Rabbi syrah lana sudurana, ya Allah, limpahkanlah ke dalam, lapangkanlah, limpahkanlah ke dalam hati kami, lapangkanlah dada kami, ya Allah. Wa yassir lana umurana, ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Urusan hidup kita, urusan keluarga, urusan cari rezeki, urusan anak-anak, urusan perniagaan, urusan bekerja dan semuanya, ya Allah. Kita mohon mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita di dunia, urusan kita di dalam alam barzah, urusan kita di mahsyar. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan urusan kita berakhir di syurga Allah. Rabbi syrah lana sudurana, ya Allah, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina, ya Allah, bukakanlah belenggu yang mengikat lidah kami, agar mereka memahami apa yang kami ingin perkatakan. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, jarang dan sebenarnya dah lama pun Ustazah tak bersiaran, tak live
pada waktu malam. Saya tak bersiaran pada waktu malam. Dan mungkin ada orang tak tahu, tak notice pun ada kuliah pada malam ni, ada live. Sebab tu macam saya tengok kehadiran tu kan masih lagi rendah. Ustaz, betul kita di page takut salah di FB je. Jadi boleh minta tolong unit media share di, faham kan? Macam grup-grup tu. Macam grup pernah biasa Ustaz Raja share tu, Ustaz. Macam seremang macam ada macam tu kan. Grup-grup kuliah, jadi itu membantu. Subhanallah, alhamdulillah, muslimin-muslimat, anda pun boleh bantu sama-sama kita share perkongsian pada malam ni. Sebab tajuk yang diberikan kepada saya, tajuk yang jarang sebenarnya. Tajuk yang jarang, hampir tak ada. Dan bila saya terima tajuk, saya kata, ui, mencabar ni, saya nak baca, saya nak bincangkan tajuk malam ni. Dan insyaAllah saya akan berkongsi perkara yang saya jarang kongsikan. Sebab tak biasa orang tanya. Dan tak biasa orang minta saya bawa tajuk ni. Mungkin sebab kebanyakan orang melihat saya dari sudut sisi sebagai penceramah, sebagai pendakwah. Mungkin orang kenal saya sebagai penulis sebab ada tulis buku. Mungkin sebagai NGO. Tapi di waktu yang sama saya juga menguruskan perniagaan bersama dengan suami saya, Encik Tengku Fazi, dan juga Ustaz Hazmi dan tim lah. Juga seorang pengarah sebuah syarikat Hijrah SLEF Sdn Bhd, syarikat Sdn Bhd, dan juga syarikat maksudnya adalah sikit tuan-puan sekalian pengalaman berniaga. Dan tuan-puan sekalian, insyaAllah malam ni saya akan berkongsi pengalaman-pengalaman pahit manis jatuh bangun berniaga. Masya Allah, walaupun kita tak ada basic, tak ada foundation yang kuat dalam berniaga, insya Allah saya akan berkongsi beberapa tip yang mudah. Tip-tip yang mudah, yang simple, langkah-langkah awal, langkah-langkah pertama. Masya Allah. Subhanallah, saya pun lupa capaian 1 juta pertama perniagaan tu pada bulan berapa. Mungkin pada bulan jualan juta pertama kan, kadang orang bisnes kan dia sebut okey, jualan 1 juta pertama, target dia nak mencapai 1 juta pertama. Saya bila ada orang tanya, Ustazah boleh capai jualan 1 juta pertama bila? Saya barulah mula terfikir, bila saya sudah mencapai 1 juta pertama, contohnya lah jualan. Mungkin awal tahun 2020 Ustaz. Masa jualan-jualan buku tu. Mungkin awal tahun 2020. Ataupun hujung tahun 2019. Lebih kurang. Ataupun awal tahun 2020, awal tahun lepas kot. Lepas tu tak pernah kira pun dah sampai cecah berapa jualan. Keuntungan dan sebagainya, jualan dah berapa juta tu tak pasti, kena tanya accountant, kena rujuk accountant lah. Mungkin 4 juta ke 5 juta ke, wallahualam. Dalam tempoh berapa bulan untuk 1 juta pertama tu dah capai pada awal tahun lepas ataupun hujung tahun 2000. Sebab kita berniaga bukan sebab bukan ada target untuk mencapai jumlah-jumlah, tapi yang lebih utama tuan-puan sekalian, niat dan tujuan berniaga. Nanti saya akan share. Jadi sahabat-sahabat, sebagai mukadimah, ni belum mula lagi ni, saya bagi hint-hint je supaya anda rasa berbaloi pun kalau anda nak share perkongsian malam ni. Berbaloi untuk share. Mungkin ada orang yang memerlukan idea, ilham, kekuatan dalam berniaga. Cuma dia nak betulkan balik track yang macam dah tak ada hala tuju, tak ada semangat. Mungkin kita tak ada sebab kuat untuk kita terus bertahan, hilang keyakinan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan kongsi sedikit pengalaman. Bukan orang yang berjaya, tetapi orang yang sedang berusaha. Saya di kalangan orang yang sedang berusaha. Nak sebut berjaya itu wallahualam, Masya Allah. Mungkin dari sudut berbanding dengan orang lain tu belumlah lagi orang yang berjaya, tapi kita nak kejar kejayaan di sisi Allah. Itulah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, tajuk kita pada malam ini iaitu topik berniaga membuka peluang berkongsi rezeki. Berniaga membuka peluang berkongsi rezeki. Masya Allah.
penganjurnya ialah Farm Fresh Home Deal Skudai JB. Terima kasih kepada pihak penganjur yang jadi penaja bagi majlis ilmu pada malam ni. Mungkin ada orang ustazah, macam mana nak jemput ustazah online? Sebenarnya boleh dengan melalui nombor PA. Macam mana ya nombor PA? Tolong ya staff, boleh share tak nombor PA? Sebenarnya sebab PA baru tukar nombor juga, jadi ramai juga tak nak hubungi saya dengan nombor yang lama. Jadi orang jemput kat situ je lah. Okey, subhanallah tuan-puan sekalian, yang jadi penaja ataupun penganjur program malam ni ialah Farm Fresh. Jadi kami nak mengajak sahabat-sahabat semua untuk follow FB Farm Fresh Home Dealer Skudai JB. Farm Fresh Home Dealer Skudai JB. Okey, boleh tengok Facebook mereka dan boleh belajar dari mereka dan mungkin boleh jadi ejen Farm Fresh. Contohnya orang Johor Bahru. Farm Fresh ni kita tahulah maksudnya susu fresh kan. Mungkin ada lagi lah produk-produk lain daripada Farm Fresh Home Dealer Skudai JB. Subhanallah. Dan bila mereka menganjurkan, mereka ada maksudnya membuka peluang untuk lebih ramai belajar berniaga dengan mereka. Biasanya Farm Fresh yang kita tahu dia orang dah stabil, establish dan sebagainya. Mereka dah ada sistem, mereka dah ada guideline, mereka dah ada pengalaman. Lagi mudah kalau untuk kita yang baru nak belajar berniaga, mula-mula belajar dulu dengan orang. Subhanallah. Lepas tu kau bukan mula tu nak buat produk sendiri ke apa dan sebagainya kan. Okey, penganjur kedai kopi dan susu Skudai Johor Bahru. Kedai kopi dan susu Skudai Johor Bahru. Masya Allah, kedai kopi dan susu Skudai Johor Bahru. Kalau saya sampai Skudai, saya kena pergi ni kedai kopi dan susu. Macam menarik. Okey, Puan Nurul Hidayah binti Roslan, terima kasih selaku pengurus kedai kopi dan susu yang juga merupakan dealer Farm Fresh di Johor Bahru. Okey, yang kedua, barisan kaki tangan kedai kopi dan susu. Menarik. Nama kedai tu macam tak ada hide-hide, direct je, kedai kopi dan susu. Menarik. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, semua yang hadir, Masya Allah. Kopi dan juga FB page penganjur kopi dan susu Farm Fresh Home Dealer Skudai JB. Mungkin kita boleh tengok ya, dan kita disarankan untuk follow. Sahabat-sahabat dirahmati Allah sekalian, ayah saya pernah bagi idea untuk buka, masa tu bincang pasal nama restoran kan. Nama restoran. Ayah saya kata nak bagi nama kedai makan kenyang. Kedai makan kenyang. Tapi mak saya macam tak setuju. Tapi kami kan generasi anak-anak ni, best lah nama kedai makan kenyang. Jadi memang seorang makan nak kenyang. Jadi kedai makan kenyang. Kedai nak gimana? Nak pergi kedai makan kenyang. Kalau pergi kedai tu mesti kenyang. Macam tu lah umpamanya. Kedai makan kenyang. Jadi kadang-kadang tagline yang direct macam tu, macam kedai kopi dan susu kan. Kita kan kadang fikirlah kedai apalah ni, nak biar nama macam hebat-hebat kan. Subhanallah. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, kalau ikut latar belakang keluarga, ibu saya adalah seorang guru. Ibu saya Hajah Fikriyah binti Haji Awang ataupun Cikgu Fikriyah orang panggil. Dia adalah ibu saya guru fizik, guru math, guru sains lah, guru sains di sekolah menengah yang terakhir, sekolah menengah sains Terengganu. Sekolah menengah sains Terengganu. Manakala ayah saya pula, arwah ayah saya yang dah meninggal 3 tahun lepas, adalah seorang businessman, seorang peniaga, seorang yang berniaga. Daripada kecil memang biasa dengan suasana berniaga. Ayah saya berniaga restoran, bermula restoran sampai ada 6 cawangan. Maksudnya peniaga yang agak berjaya, alhamdulillah. Sampai ada 6 cawangan. Yelah, tutup buka, subhanallah. Kemudian ayah pun cuba juga kembangkan perniagaan. Adalah buka kedai-kedai barang-barang anak-anak, kanak-kanak macam basikal apa semua tu kan. Lepas tu adalah lagi usaha-usaha perniagaan-perniagaan yang lain. Jadi memang kami 10 adik-beradik, alhamdulillah, maksud dibesarkan dengan ibu ayah. Ayah seorang peniaga yang alhamdulillah agak berjaya. Dan waktu yang sama, subhanallah, ayah adalah seorang pendakwah, penceramah, ngajar-ngajar di masjid surau. Dan itu adalah jiwa dia, kecintaan dia. Tapi sumber rezeki menampung keperluan keluarga adalah melalui berniaga. Jadi darah daging dan pengalaman dan belajar tengok cara ayah berniaga tu ada.
Subhanallah, ada sikit-sikit basic tu. Sahabat-sahabat diminta Allah sekalian, Masya Allah, antara prinsip kalau arwah ayah saya berniaga, tajuk kita main ni memang pasal berniaga tuan-puan sekalian, dan mungkin kita boleh muhasabah bila saya cerita sikit apa yang saya ingat. Subhanallah, keberkatan adalah perkara yang paling utama dan paling penting, sehingga kan prinsip ibu ayah kami berniaga kan kedai makan. Saya ceritakan prinsip, bukan saya cakap salah betul tak. Tapi saya ceritakan prinsip yang dipegang oleh ibu ayah. Ayah dengan ibu dengan mak berpegang kepada prinsip kedai makan tak boleh ada pekerja perempuan, mesti semua lelaki. Sampai disebutkan orang nak kedai makan mana, kedai makan yang lelaki semua tu, macam itulah. Pekerja wajib semua lelaki, sebab ayah dan mak kata tak nak elakkan daripada pergaulan bebas, dan juga bimbang tak boleh nak mengawal aurat kalau ambil pekerja perempuan, walaupun mungkin untuk tukar masak ke, untuk cashier ke, untuk apa ke semua. Walaupun ada beberapa keadaan susahnya nak cari pekerja lelaki yang jujur dan berkualiti, sebab restoran dah banyak kan. Lepas tu nampak macam kecekapan dan lebih bersih, lebih teratur kalau ada yang perempuan. Tak, kalau satu restoran tu ada 10 orang pekerja pun mesti semua lelaki, sampai 12 orang semua lelaki. Dan arwah ayah selalu buat usrah di kalangan pekerja. Usrah maksudnya hujung minggu je ada usrah, pekerja wajib hadir untuk dengar majlis ilmu. Ayah sendiri sampaikan, baca hadis ke, baca ni. Subhanallah, akhlak pekerja dipantau, penampilan dipantau, rambut, penampilan apa semua dijaga. Kemudian Masya Allah, yang saya rasa macam kagum dengan sikap ibu ayah berkenaan dengan pekerja adalah perkara yang sangat utama adalah kebajikan pekerja. Dan banyak keadaan situasi bila contohnya ekonomi menurun, perniagaan semakin menurun, tapi tak berhentikan pekerja walaupun dah overdose pekerja. Masa tu ayah saya sebut kata, Asma, kita berniaga bukan kejar untung dunia. Untung dunia kita nak juga, tapi paling utama kita nak kejar untung akhirat. Walaupun nampak rugi, bisnes sedang menurun, tapi pekerja ramai, nampak dari sudut kiraan duit tu untung dah lah menurun, lepas tu bayar gaji pekerja. Dan kalau kita nak untung lebih dan situasi ekonomi yang merosot, lebih baik kita mungkin berhentikan separuh pekerja, sebab sekarang ni pekerja ramai ni lebih ramai daripada customer. Jadi adakah ni kata, tapi bila kita melihat keuntungan akhirat, perkara tu jadi kecil. Kita nampak untung akhirat tu lebih besar dan itu kekal selama-lamanya. Untung dunia berapa lama boleh bertahan? Ayah tanya, berapa lama boleh bertahan untung dunia? Kita hidup pun paling lama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kau nak nikmatilah. Tapi untuk akhirat boleh nikmati selama-lamanya. Jadi prinsip itu yang ayah saya sebut, mak saya sebut, iaitu kita bila berniaga, kita kongsi rezeki dengan pekerja. Kita kongsi rezeki dengan pekerja. Dan mungkin asbab pekerja itulah kita ada rezeki. Asbab pekerja ni lah rezeki Allah untuk dia, tapi melalui perniagaan kita Allah berikan kemajuan. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat diminta Allah sekalian, itulah yang kami cuba pegang sampai sekarang. Dalam keadaan situasi ekonomi syarikat kami sendiri pun sangat tenat, merudum sampai 70%, 60%, ada setengah keadaan 80% jualan harian turun. Sangat merudum, tapi kami tidak pernah terfikir untuk mengurangkan pekerja ataupun mengurangkan gaji ataupun mengurangkan allowance dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Walaupun tenat tu dah setahun lebih dalam pandemik ni tuan-puan sekalian, rezeki untuk membayar gaji pekerja lebih kurang dalam 150k, 150,000 kami masih dapat bayar selama setahun lebih ni. Maksudnya staff ada lebih kurang 60 orang, semua gaji APS so lebih kurang dalam 150,000. Subhanallah. Kami bukan bisnes besar, tapi ada jiwa yang besar, ada matlamat yang besar. Mungkin dengan itulah Allah berikan pertolongan. Okey, sahabat-sahabat diminta Allah sekalian, saya share sikit. Saya selalu sebut benda ni kepada staff dan sebagainya. Lagi-lagi bila accountant tanya, Saza, betul ke kita nak tambah? Okey, macam minggu lepas saya minta tambah part time.
Ustazah, part time kita sekarang sebulan part time saja kita bayar 20,000 lebih Ustazah, 30 kat 30. Betul ke nak tambah? Saya minta tambah part time untuk bahagian ni yang angkat call orang yang mohon bantuan. Sampai ada 6 orang ke 7 orang. Khas untuk angkat call dan menyentuni orang yang mohon bantuan. Sebab saya kata saya tak nak pemohon tunggu lama sangat. Biarlah kena segera, tak lebih 3 hari. Kalau mereka hubungi, kita kena buat siasatan sikit dan hantar bantuan. Jadi staff ni ramainya untuk buat kerja dakwah, kerja amal. Tetapi galeri Ustazah Asma adalah nadi, bukan nadi, pelincir minyak. Kita ada kereta yang bagus, tapi tanpa minyak tak nak bergerak. Saya selalu terangkan kepada staff, kita ada dakwah yang bagus, ada NGO yang bagus, tetapi semua ini perlu digerakkan oleh sumber manusia. Dan sumber manusia ini perlu diberikan gaji, upah, dan itu kewajipan kita. Sebab sumber manusia ini perlu hidup, perlu ada komitmen dengan keluarga, dengan anak, dan kita pun ambil sebahagiannya asnaf fakir miskin untuk bekerja. Subhanallah. Jadi saya sebutkan galeri Ustazah Asma, unit ekonomi ni adalah pelincir kita, tapi bukan matlamat. Bukan matlamat. Itu yang selalu saya tanam dalam diri saya dan betulkan niat dengan suami, dengan pekerja. Perniagaan tu hanyalah pelincir untuk menggerakkan kerja dakwah, kerja amal. Hasil pada berniaga, kita bayar gaji pekerja. Pekerja ni buat apa? Untuk unit ekonomi dan 12 orang saja daripada 60 orang. Selebihnya, unit penyelidikan, unit media, unit kebajikan, unit dakwah. Subhanallah. Dan unit pentadbiran. Masya Allah. Jadi, lain kalau kita sebut, okey, staff saya ada 60 orang. 60 orang tu untuk bisnes saja. Mungkin bisnes tu akan grow sangat hebat. Mungkin. Saya cakap sebab apa? Kalau 60 orang untuk bisnes, mungkin boleh lebih jauh lagi lah. Tapi tidak. Yang unit ekonomi hanya lebih kurang 12 orang yang handle. Tetapi yang lain adalah fokus buat kerja dakwah dan kerja amal. Tetapi hasil daripada perniagaan yang kecilan ini untuk menampung keperluan semua. Masya Allah. Jadi, saya nak share, mungkin prinsip ni biasa saja. Tapi saya jawab begitu bila akauntan tanya, betul ke Ustazah nak tambah? Kita selalu setiap bulan semput-semput je nak bayar gaji Ustazah. Simpanan tak ada. Sebab dah habis dah simpanan. Ya, ibarat bukit. Bukit kalau ditarah tinggi mana pun akhirnya landai juga. Betul kan? Tapi subhanallah, Masya Allah, walaupun tak ada simpanan. Tak ada simpanan. Ustazah, tak ada backup ni. Macam mana Ustazah uruskan? Tak apa, insya-Allah. Yakin, rezeki Allah yang tentukan. Bukan untuk saya, tapi untuk setiap pekerja ni, Allah tetapkan rezeki untuk mereka. Dan kita berkumpul di satu tempat ni, di satu syarikat ni, di satu tempat ni, adalah untuk berkongsi mencari rezeki. Okey, biasa saya terangkan macam ni. Contohlah kan, rumah kita, Masya Allah, kan? Rumah kita, masa kecil selalu lukis rumah. Siap encik suami. Okey. Bunyi giyuh rendah tu anak-anak. Saya live di rumah ya. Alhamdulillah. Sahabat tunggu ya. Janganlah ni boleh share lagi perkongsian malam ni. Perkongsian yang agak rare sikit tuan-tuan sekalian. Sebab saya jarang bawa. Dah ini adalah permintaan penganjuran. Tajuk berkenaan dengan perniagaan. Rasa encik suami kena tengok ke anak-anak. Bukan nak. So tengok anak macam mana. Bunyi giyuh rendah sangat tu kan. Kadang-kadang tu. Giyuh rendah cukup. Masya Allah tu baiklah. Tapi bunyi macam lain macam cik. Giyuh rendah tu macam lain macam. Okey. Sebenarnya bukanlah nak lukis apa sangat. Sahabat-sahabat. Saya kan kita masa kecil-kecil dulu lukis rumah, Masya Allah kan, macam lepas tu mesti ada tingkap dekat sini pasal ada langsir, ingat tak? Masa kecil dulu cara lukis rumah. Lepas tu ada pintu kan, lepas tu ada tingkap, siapa ingat cara lukis rumah. Lepas tu mesti ada koridor. Entah kenapa rumah mesti buat ada koridor rumah. Lepas tu buat pagar. Ni saja je mengimbau kenangan ni. Pagar rumah. Dah terbalik dah pagar rumah. Macam tu lah. Okey.
Sebenarnya saya nak ceritanya, okey, kalaulah ada, ialah rumah kita kena ada saluran air kan. Kalau saluran air yang nak masuk ke dalam rumah kita, kecil je lah kan, kecil je. Sebab apa kecil? Sebab untuk isi rumah kita je, saluran pipe air nak masuk, kecil je. Dah cukup dah untuk dalam isi rumah mungkin, kalau kami sekarang 9 orang. Kan? Maksud saluran air masuk. Okey. Lepas tu ada lagi lah rumah jiran. Ya, kami duduk taman. Ada lagi kan rumah jiran. Ada banyak lagi rumah. Macam taman kami ni saya tak tahulah ada berapa. Mungkin 200, 300 kot. Okey, besar juga. Ada banyak lagi. Jadi, saluran utama air ni mesti dibesarkan lagi. Dia ikut saiz kapasiti taman. Kalau taman tu ada 20 buah rumah je, taklah besar macam ni baik. Maksudnya air yang masuk pipe utama tu mesti besar. Lepas tu dia akan mengecil mengikut pergi ke rumah ikut saiz pipe rumah. Saya sebutkan kepada accountant, pada staff, saya kata kita jangan bimbang, insya-Allah bila bertambah ada tambahan lagi staff, maksudnya pipe rezeki kita akan semakin besar. Subhanallah. Sebab kita kena yakin Allah dah tetapkan rezeki masing-masing. Bukan saya yang menetapkan rezeki kamu. Bukan saya yang menetapkan rezeki, okey, gaji kamu ni saya yang tetapkan. Kalau kamu tak ni, kamu memang tak ada gaji lah. Kamu ni, tak. Kita selalu menanam keyakinan bahawasanya rezeki Allah yang bagi. Perantaraan saja saya, perantaraan saja syarikat, semua ni perantaraan saja. Jadi bila kita tambah, Encik, okey tak ni kamera. Bila kita tambah staff, kita tambah pekerja dan sebagainya, kita sebenarnya sedang meluaskan lagi pipe rezeki. Saya buat perumpamaan, entahlah saya bagi kefahaman saya macam ni, saya kata kalau taman tu lagi ramai orang, pipe air yang nak disalurkan lagi besar supaya memenuhi keperluan kapasiti. Itu dari sudut pemikiran biasa kita. Kan? Maksudnya pengurusan air manusia kan macam tu je lah. Okey, kapasiti penduduk sini okey. Jadi jumlah air, kita boleh tengok tangki pula. Tangki kalau taman kecil, tangki dia kecil Tapi kalau taman besar, tangki besar. Untuk sebuah taman perumahan yang besar, tangki lagi besar. Masya Allah. Dan alhamdulillah cukup. Tak ada komplain. Kalau ada komplain, mungkin dia orang kena tambahkan lagi kapasiti air tersebut. Macam itulah. Subhanallah, tuan-puan sekalian, berkenaan dengan saiz rezeki, Allah ya Razak, Allah yang Maha memberi rezeki, Allah ya Hakim yang Maha bijaksana, Allah ya Ghani yang Mulia Maha Kaya dan memberi kekayaan, lagi bijak mengaturkan rezeki hamba-Nya. Saya soalannya macam ni, bila ada orang yang masuk, saya rasa macam syukur, nanti adalah tambahan laluan rezeki untuk dia melalui syarikat. Faham tak? Saya fikir begitu. Semalam 2 hari lepas pun ada masuk tim media seorang lagi. Lepas tu dia kata, Ustazah, memang tak cukup tim media, tak menantangan, kita nak buat media untuk kebajikan lagi, media untuk ekonomi lagi, media untuk pendidikan lagi, media ni. Saya kata okeylah, tambah, kamu cari orang segera. Betul ni Zat? Betul. Dia pun cari-cari, ada masuk. Saya bila tengok orang tu masuk, saya kata ada seorang lagi tambahan untuk jadi asbab tambahnya rezeki kepada syarikat. Fikir simple macam tu je. Bukannya bila tengok, ya Allah, tambahlah beban lagi 2,000 lebih untuk bayar gaji ni. Ya Allah, terbebannya tambah lagi. Tak, subhanallah. Sebab itu kadang-kadang bila dapat gaji 2-3 hari lepas kan, tim kata, Ustazah, terima kasih, kata syukur pada Allah. Saya pun ucap terima kasih kepada kamu semua. Sebab sudi bersama susah payah dan kita berkongsi rezeki di sini. Masya Allah. Jadi, walaupun macam tak logik tuan-puan sekalian, saya fikir pun tak logik. Bagaimana setiap bulan dalam keadaan ekonomi yang tenat, kami pun tenat, tapi mampu untuk membayar gaji lebih kurang 150,000 K ke atas. Bukan 15,000 ya, 150. Subhanallah, saya sendiri pun makan gaji. Kami sendiri tak pernah ambil duit syarikat. Tak pernah. Disiplin setahun lebih, tak pernah lagi pergi dekat accountant, saya nak ambil 5,000, nak bayar ni, nak ambil 10,000, tak. Disiplin, kami juga makan gaji. Sama dengan staff. Subhanallah. Bagi saya, disiplin, ini sebab sebut tajuk berniaga.
orang yang minta maaf lah, janganlah kecil hati. Ustazah ni cari rezeki bukan melalui berniaga je, tapi topik saya lebihkan pada malam ini adalah berniaga. Orang yang berniaga, disiplin keuangan, disiplin masa, disiplin tentang kerja memang sangat penting. Sangat penting. Sebab ia melibatkan bukan sekadar keberkatan. Ya, keberkatan tu perkara asas. Bila kita jaga masa, kita jaga disiplin, kita amanah, ia akan membawa keberkatan. Dan ia memberikan kejayaan yang lebih cepat. Maksudnya disiplin kita menguruskan kewangan, disiplin kita kepada masa, disiplin kepada peraturan dan sebagainya, dia mempercepatkan lagi kejayaan. Sebab saya tengok ramai orang yang cuba berniaga tapi tak ada disiplin. Okey, sahabat-sahabat yang berniaga di online kan, berniaga di rumah apa semua, kurang-kurangnya ada satu waktu yang anda disiplinkan diri. Contohnya disiplinkan macam ni, setiap hari mesti post pasal berniaga pukul berapa. Cuba buat rutin tu saja. Okey, ambil contohnya pukul 10, tengok macam 10 pagi ramai orang tengok FB contoh kan, ataupun malam. Walaupun orang like 2-3 saja, walaupun orang like sikit saja, tak apa. Yang penting disiplin, kita sedang membina karakter. Subhanallah, kita akan nampak hasil daripada disiplin konsisten tu. Sebab orang yang istiqomah akan dapat hasilnya. Kalau 2-3 hari lepas tu frust, tak ada orang support pun, tak ada orang ni pun ni. Tak, saya boleh nampak pada kawan-kawan saya yang disiplin, Masya Allah, daripada orang yang malu berniaga online, tak ada basic, memang saya kenal dia, belajar dulu, dia pun seorang yang pemalu. Saya tak terfikir dia sangat pandai dah menjual. Dan dia boleh jual apa saja produk dan orang boleh beli. Saya semacam kagum, dia seorang, dia sebenarnya ada dia background undang-undang, lepas tu dia berhenti, dia lawyer, lepas tu dia disuruh masa penuh masa. Tapi dia orang yang pendiam, tak pandai berniaga. Dia mula dengan jual buku, okey, dia ceritakan pasal buku gini-gini. Mungkin ada seorang dua beli. Lepas tu lama dia jual ni pula. Lepas tu pandainya dia sampai orang suka. Maksudnya dia dah bina kelompok, apa pun barang dijual orang akan support. Ataupun ada orang pula tanya dia, "Kau ada jual tak ni?" Dia dah sampai jadi macam tempat, "Kau jual tak ni?" Sebab nampak dia jual banyak sangat barang. Sampai orang tanya, "Kau jual tak ni?" Tak pasalah, kalau kau ada jual nak beli. Macam tu kan. Jadi subhanallah, puan-puan, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang mentaksikan, saya bukan orang layak nak cakap pasal bab berniaga ni. Saya ni pun tak ada ilmu yang khusus nak cerita A, B, C apa semua. Tapi saya nak cerita konsep sekarang ni, macam mana Ustazah boleh bertahan. Mungkin pemikiran dan niat begini, dengan adanya saya bayang ini, kalau kita kurangkan pekerja, kuranglah saluran paip rezeki masuk. Okey, kita boleh kita kata minta maaf, kita terpaksa kurangkan, buat masa ni separuh gaji pun separuh-separuh, ataupun sebab ada yang part time kita boleh berhentikan dah. Kita boleh je kurangkan. Seolahnya begitu. Kalau nak kurang memang boleh, dengan kerja sekarang dah semakin kurang. Tapi saya kata kalau kita kurangkan, nanti size pipe rezeki kita pun semakin mengecil. Tapi bila ramai tu kita kongsi rezeki dengan lebih ramai orang, kita yakin rezeki Allah yang tetapkan, bukan untuk kita, bukan untuk syarikat, tapi untuk setiap orang yang dalam syarikat. Jadi bila macam tu, kita tak sebut yang diorang perlukan kita sahaja. Kita tak akan macam kata, kalau Ustazah tak bayar gaji kamu, kamu nak dapat duit daripada mana? Tak pernah guna ayat tu. Kamu nak survive macam mana? Kalau tak, Ustazah lah yang bayar. Contoh tak, kita rasa bahawasanya kita sama-sama berkongsi rezeki. Subhanallah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, sekarang kita nak duduk. Okey, kita ada PowerPoint yang sangat bagus sebenarnya, Masya Allah. Jadi saya nak bacakan. Nanti Cik pusing dekat saya, pusing pada saya. Dah, Ustazah dah hilang kan? Siang pula Encik suami. Yang anak tu macam dah diam betul tu, bagusnya. Masya Allah. Saya ni tak, yelah studio, lepas tu ni dekat je dengan anak-anak 7 orang tu. Yang ni langsung IG. Okey Encik, dah okey dah Encik? Dah okey Encik. Okey, subhanallah, muslimin-muslimat sekalian, perniagaan di dalam bahasa Arab iaitu al-bai'u, jual beli. Bermaksud jual beli, itulah mesti ada jual beli. Kita mesti jual beli benda yang halal, mesti prosesnya juga halal.
cara jual beli dan sebagainya. Perniagaan ialah pertukaran barang dengan barang atau pertukaran barang dengan perkhidmatan. Pun ia juga perniagaan kan. Kalau perkhidmatan perniagaan perkhidmatan cuci, perniagaan pengangkutan, itu kan perkhidmatan. Masya-Allah, juga perniagaan. Perniagaan ialah pertukaran barang dengan barang atau pertukaran barang dengan perkhidmatan. Barang tu duit lah dengan perkhidmatan yang kita dapat. Perniagaan merupakan rangkaian kegiatan daripada tukar menukar. Okey. Bagaimana perniagaan menjadi ibadah? Ini perkara yang sangat penting, tuan-puan sekalian. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya barang siapa yang mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal untuk 3 perkara. Sebab itu wajib letakkan 3 perkara ini perkara basic dalam berniaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa yang mencari rezeki yang halal untuk menafkahi dirinya supaya tidak meminta-minta. Rezeki yang halal untuk menafkahi dirinya supaya tidak meminta-minta. Pertama, dan menafkahi ahli keluarganya untuk dikongsikan ahli keluarga. Kalau isteri pun dia menyumbang kepada keluarga. Suami dia bukan setakat menyumbang, dia bertanggungjawab pada keluarga lah bagi nafkah. Dan yang ketiga, dan membantu tetangganya, membantu orang yang susah, membantu asnaf fakir miskin. Maka dia akan dibangkitkan di masyarakat kelak dengan wajah yang bercahaya ibarat bulan purnama. Subhanallah. Nabi sebut orang yang cari rezeki, tak kiralah berniaga ke, makan gaji ke, atau apa saja cara anda cari rezeki, gaji hari ke, gaji tetap bulan ke, bisnes ke, apa pun. Nabi sebut barang siapa yang mencari rezeki yang halal, rezeki yang barakah, untuk menafkahi dirinya. Kalau lah kata Ustazah, saya ni tak kahwin lagi, memang kerja untuk diri sendiri je, sebatang kara mak ayah pun tak ada. Saya kata kalau kamu mencari rezeki untuk diri kamu supaya tidak meminta-minta, itu pun dah sangat bagus. Subhanallah. Ia termasuk juga supaya kita tidak berhutang. Kita usaha supaya kita beli sesuatu tak hutang. Cuba kumpul-kumpul beli, kumpul-kumpul beli. Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat sekalian. Nabi sebut barang siapa yang mencari rezeki yang halal, rezeki yang barakah, untuk menafkahi dirinya supaya tidak meminta-minta, dan untuk ahli keluarganya, dan juga untuk tetangga ataupun untuk orang-orang yang susah, maka dia akan dibangkitkan di masyarakat kelak dengan wajah yang bercahaya ibarat bulan purnama. Subhanallah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, bila kita sebut pasal bab cari rezeki, kenapa dimasukkan 3 elemen penting untuk diri kita? Maksudnya kalau kita hasil daripada kita bekerja cari rezeki, lalu kita beli barang keperluan untuk diri kita, kita beli rumah, beli kenderaan, itu memang tak salah dan tak. Ustazah kan kan kalau jadi sedekah barulah jadi kita kerja cari rezeki tu macam barakah. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, untuk kita manfaatkan daripada hasil kita kerja, hasil itu untuk kehidupan kebaikan hidup di dunia, itu tidak dikatakan sia-sia. Bukan kata membazir. Subhanallah. Jadi kita boleh bagikan kepada 3 tadi. Mungkinlah 70% untuk keperluan kita, keluarga dan sebagainya. Kemudian kita boleh ambil berapa persen pula untuk diri, untuk ahli keluarga. Lepas tu wajib ada allocation, allocate terus, mesti terus asingkan untuk infak, untuk sedekah. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Semalam saya jumpa pasangan suami isteri yang saya rasa macam memberi inspirasi. Sebab dia fikir very simple. Pasangan suami isteri ni bawa sumbangan yang begitu banyak ke gerobok prihatin yang tempat agihan asnaf fakir miskin di tempat kami. Pasangan muda, umur 31 tahun. Kan suami isteri datang, orangnya macam pemalu, pendiam. Saya kadang ambil gambar pun mereka tak nak. Setiap bulan mereka konsisten hantar bantuan, bukan sikit. Mereka hantar beras yang banyak, susu anak yang banyak, pampers, dia hantar kicap, minyak, gandum dalam jumlah yang banyak, penuh satu ruang tu penuh. Lepas tu kan kita akan tanya apa? Subhanallah, suami isteri kuatnya bersedekah, Masya Allah, kerja apa? Suami ni boleh jawab, sekarang saya dah tak ada kerja dah, saya dah tak kerja. Tak ada kerja? Lepas tu isteri kerja? Tak. Isteri kata, tak Ustazah, saya suri rumah, anak 2 orang, saya suri rumah, suami je kerja. Encik kerja apa? Saya ejen jual Pro 2.
ejen jual kereta Pro 2. Lepas tu memang dah lockdown ni memang tak boleh buat sale apa-apa, memang tak ada. Subhanallah, saya kata lepas tu yang bagi sumbangan banyak ni memang ada simpanan yang banyak. Dia kata simpanan pun dah nak habis dah Ustazah, memang dah tak ada dah pun simpanan. Memang sebab dah lama kan, nak jual kereta pun susah sekarang, memang susah lah orang nak beli. Sebab saya memang lepas tu saya tak puas hati ni, saya tanya ke ada bisnes online lain, mungkin ada bisnes online apa-apa ke? Tak ada Ustazah, kami tak ada buat bisnes online apa-apa pun. Lepas tu macam mana boleh survive? Lepas tu saya kata, encik dah tak ada sumber pendapatan sekarang, isi pula isi rumah. Lepas tu tiba-tiba encik main hantar banyak macam ni bantuan. Kalau orang lain mungkin hantar telur lah 10 papan, 1 papan, 2 papan. Tapi encik datang dengan berpuluh-puluh papan macam ni, jumlah banyak. Dia kata, Ustazah, dia kata subhanallah, betul, dia kata jujur, simpanan pun dah tak ada. Kalau misal kata tak dapat jugalah, lockdown ni tak berakhir juga, berlautan, saya akan buat grup Food Panda ke, Grab Food ke, apa-apalah Ustazah, asalkan boleh cari rezeki yang halal. Saya kata, ya Allah, sangat luar biasa. Orang sekarang dah mula menyimpan untuk diri sendiri. Sebab duk bimbang ni, kan berapa lama lagi nyimpan. Dan encik suami isteri memberi pula tanpa bimbang, tanpa fikir, tanpa simpanan, dah ada sini. Dia kata, dan prinsip orang muda ni namanya Idham, dia jawab, Ustazah, sebenarnya kami dah lalui macam-macam dah. Kami dah lalui macam-macam dah dalam kehidupan. Dan apa yang kami belajar, tidak pernah kurang rezeki bila memberi. Kedua, dia kata, Ustazah, apa yang berlaku dalam kehidupan kami, bila kami memberi secara konsisten, dan saat sekarang Allah menguji kami, nak beri tak jumlah yang sama yang diberi setiap bulan, ketika susah, ketika senang dengan ketika susah sekarang. Dia kata, dia fikir dan isi kata, pejam mata kita pergi hantar, seperti mana yang kita buat setiap bulan masa senang. Subhanallah, dia buat setiap bulan. Dia kata, Ustazah, rezeki yang tidak disangka-sangka Allah bagi. Dia cakap tu dengan menitik air mata, menampak bergenang. Dia kata, tak disangka-sangka Ustazah, rezeki yang berganda-ganda dan tak disangka-sangka. Saya tak kerti nak cerita macam mana. Tetapi bila kita nak bersedekah dengan jumlah dan nilai yang kita sayang, memang betul teruji Ustazah, teruji. Kita fikir kita nak guna, kita takut kita dah tak ada sumber pendapatan, bimbang. Tapi setiap kali tu saya nekat. Saya tak fikir panjang, saya kata, jom pergi hantar bantuan. Dia ajak, memang dia selalu datang nak isi, dia mari hantar. Saya kata, ya Allah, hebatnya. Dan Ustazah, Alhamdulillah, tak pernah terputus rezeki, dan rezeki sentiasa ada, dan kadang memang tak daripada sumber yang tak disangka-sangka dan jumlah yang banyak. Banyak, dia kata Ustazah, Allah bagi memang lipat kali ganda, tapi memang Allah akan uji dulu. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, Masya Allah, saya nak kongsi beberapa ciri-ciri prinsip orang yang berniaga dan dia berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Mungkin ada orang baru masuk, saya tengok ada peningkatan, kata siapa Ustazah ni nak bercakap pasal berniaga. Saya juga adalah pengarah pengarah syarikat Hijrah Access Sinar Berhad bersama dengan suami pun pengarah. Syarikat ni lebih kurang dalam setahun lebih lah. Tapi sebelum tu ada syarikat lain lebih kurang dah 2 tahun lebih. Kami ada lebih kurang 60 orang pekerja, kos operasi paling kurang 200,000 sebulan, gaji sewa apa semua, ada sewa 8 premis, 7 ke 8 encik? 8 premis. Lepas tu adalah sedikit tuan-puan sekalian menguruskan perniagaan. Ya, berdakwah apa, tapi perniagaan itu bukan matlamat, tetapi adalah alat. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi menyebutkan dalam kitabnya Hikmah At-Tashri' wa Falsafatu, menyebutkan bahawa aktiviti berjual beli termasuk dalam konteks ibadah apabila. Mari kita cek, perniagaan kita akan jadi ibadah dengan syarat. Perniagaan kita akan jadi ibadah dengan syarat. Pertama, niat yang benar mencari harta yang halal. Niat kena jelas. Sebagaimana hadis Nabi tadi, 3 tujuan kita cari rezeki. Pertama, untuk nafkah diri kita sendiri. Kedua, untuk ahli keluarga kita yang kecil ataupun ahli keluarga besar. Mungkin kita boleh salurkan kepada adik-adik yang susah, ibu ayah, mungkin sekian-sekian. Kemudian yang ketiga, niat kita cari rezeki untuk bantu orang susah, asnaf fakir miskin. Subhanallah. Jadi bagi orang yang ada niat begini dalam dia mencari rezeki, bila jumpa asnaf fakir miskin, dia gembira, dia bahagia. Sebab dia merasakan itulah ada peluang dia untuk mencapai niat dan tujuan dia bekerja. Subhanallah.
Niat yang benar mencari harta, dan kita rujuk hadis Nabi tadi. Nabi sebut siapa yang mencari rizki yang halal, kerana 3 ini dia akan dibangkitkan di mahsyar kelak dengan wajah yang bercahaya ibarat bulan purnama. Subhanallah. Sama konsep macam pipe rizki yang saya share tadi. Apabila kita berniat cari rizki untuk keluarga, contoh kami ada 7 orang anak, campur suami isteri ada 9, 7, 8, 9. 7, 8, 9 orang. Kalaulah kami cari rizki niat untuk keluarga saja, jadi pipe rizki kecil saja, pipe rizki yang masuk kecil. Tapi bila luaskan lagi, cari rizki untuk asnaf fakir miskin, untuk bersedekah, subhanallah, pipe rizki semakin luas. Semakin luas. Seramai mana yang kita sedekah secara konsisten, sebanyak itu juga rizki kita akan ditambahkan oleh Allah. Sebab apa? Kita dah mewakafkan, kita telah berniat, subhanallah, diri kita menjadi perantaraan rizki orang lain. Baiklah. Ini ya, mudah-mudahan tak menjadi satu bentuk riak, cuma saya nak berkongsi. Kami secara konsisten antaranya, kita tak sebut semua, antaranya supaya mungkin boleh dicontohi. Ada menanggung pengajian, menanggung belanja belajar anak-anak asnaf fakir miskin. Ini bukan cerita NGO ni, ini adalah ikhtiar kami suami isteri. Setiap bulan ada menampung belajar, ada yang belajar di sini, ada belajar di situ, ada belajar di pondok. Yang pelajar pondok ada beberapa orang yang kita bagi konsisten setiap bulan untuk dia belajar sampailah dapat sempurna anak asnaf fakir miskin. Subhanallah. Dan kita ada bagi juga secara tetap. Subhanallah. Kemudian apa yang kita perasan apabila kita menambahkan lagi jumlah yang kita tolong secara tetap. Yang tak tetap tu lain cerita lah. Kita tambah lagi. Mungkin bulan ni 5 orang yang kita tanggung siapa. Nanti kita tambah lagi. Subhanallah, kita kata nanti kalau ada lagi pelajar asnaf fakir miskin, bagi tahu kami nak tanggung. Contoh, mungkin sebulan seorang 500 ataupun 300 contohnya macam tu. Jadi subhanallah, bila kita buat secara konsisten, istiqamah, dia impact dia tu lagi berbeza. Berbeza dengan kita kata kalau ada kami bagi, kalau tak ada minta maaf. Tapi bila once kita sebut, ya kami akan bagi setiap bulan secara konsisten untuk menampung belajar 5 orang pelajar. Contoh kita sebut begitu. Subhanallah, kita dapati Allah cukupkan rezeki bukan untuk kita tapi untuk mereka tu. Ada je saluran rezeki yang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang Allah paksa terima. Allah paksa terima. Subhanallah, rezeki yang tak disangka-sangka tu datang. Sebenarnya saya kata, lepas tu kan, pelajar tu bila terima kan dia seronok. Dia kata, Ustazah terhutang budi, contoh kan terhutang budi. Saya kata, jangan. Kamu jangan terhutang budi pada saya. Sebenarnya terima kasih sebab kamu sudi terima. Selalu ayat macam tu. Terima kasih sebab kamu sudi terima. Dan kamu pula orang yang sedang belajar menuntut ilmu agama, mewahkarkan diri, belajar susah payah hafal itu hafal ni. Subhanallah, jadi saya boleh tumpan kamu. Dan sebenarnya saya syukur sebab kamu boleh terima. Dan kalau ada lagi asnaf fakir miskin kawan-kawan, tolong bagi tahu. Subhanallah, sebab kita nak bagi secara tetap bulanan. Itu salah satu kaedah cara. Sebab apa saya percaya, bila kita menjadikan diri kita asbab rezeki untuk orang lain, automatik Allah akan buka luas, rezeki kita semakin luas. Dan kita kena tepati janji kita. Sebab saya paling bimbang, okeylah Allah dah luaskan rezeki kita. Tiba-tiba kita menyempitkan sedekah. Sebab apa? Nafsu kita semakin besar. Tiba-tiba beli tu, tiba-tiba beli ni, tiba-tiba je tukar tu, tukar ni. Tapi apabila kita dah menetapkan janji kita, Ustazah akan tampung, kami akan menampung belanja kamu belajar sampai kamu selesai. Lepas ni kamu kata nak sambung degree, kamu kata nak sambung ni, nak buat tu, nak buat ni, sampai selesai. Dengan berapa orang. Jadi kita pegang komitmen di situ. Sebab kita takut menjadi hamba Allah yang kufur dengan nikmat. Masa kita minta dengan Allah macam-macam janji. Ya Allah, murahkanlah rezekiku. Dengan rezeki ni aku akan bersedekah. Dengan rezeki aku akan buat ni. Sama juga menampung beberapa orang bayar sewa. Menampung ada orang asal fakir miskin secara tetap keluarga. Anda boleh buat dengan siapa-siapa. Kita boleh buat kita buat 2 sedekah. Satu sedekah tetap yang kita bagi setiap bulan. Yang mana kita jadikan ini satu komitmen kita. Satu sedekah yang umum, yang kita boleh bagi, mungkin nak bagi madrasah ni. Sebab dengan kita menambahkan komitmen untuk hasil daripada rezeki untuk ramai orang, Allah akan buka pintu rezeki yang lebih luas tuan-puan sekalian. Buat. Mungkin cari satu keluarga. Boleh start
cadangan saya cari satu keluarga asnaf fakir miskin di tempat anda dan anda pergi jumpa, Encik, insya-Allah setiap bulan saya akan tanggung pamper susu anak ni. Jadi Encik tak payah fikir pasal pamper susu anak ni, berapa keperluan pamper dan susu dia saya akan tanggung sepenuhnya. Lepas tu insya-Allah mudah-mudahan dengan itu rezeki kita semakin bertambah. Tambahkan lagi nilai, Encik, insya-Allah setiap bulan gini. Cari yang betul-betul asnaf fakir miskin. Ustazah, macam mana nak dapat asnaf fakir miskin ni? Macam susah je. Senang, sekarang senang. Anda boleh saja hubungi jabatan Pusat Kutipan Zakat Baitul Mal. Tanya mereka, boleh tak bagi saya seorang keluarga asnaf fakir miskin yang duduk dekat kawasan saya duduk sini-sini. InsyaAllah mereka akan bagi maklumat. Sebab apa puan nak? Saya memang nak membantu, nak cari satu keluarga yang saya akan bantu sebaik mungkin. Mungkin anak-anak dia nak belajar pun saya akan tanggung, mungkin apa sekian-sekian. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita jadikan ini satu komitmen. Ini cadangan tanpa sekalian, bukannya wajib buat. Subhanallah, kita ada jumlah tetap, kita ada jumlah ni. Saya belajar sebenarnya daripada seorang hamba Allah perempuan. Tahun lepas lagi dia hubungi saya, dia kata, Ustazah, saya nak ni bukan sebab saya nak seorang post masuk akaun saya ya, tak, saya bukan niat begitu. Saya belajar daripada dia. Dia kata, Ustazah, boleh tak bagi akaun personal? Saya kata, jangan, tak perlu, alhamdulillah dah cukup, rezeki saya cukup, alhamdulillah. Suami saya pun bekerja, bersyarah, cukup insya-Allah. Saya kata cukup. Dia kata, Ustazah, tolonglah terima, tolong. Lepas tu saya pun akhirnya bagi, saya bagi, mula saya bagi akaun NGO kan. Dia kata, NGO Ustazah saya memang dah bagi, saya akan bagi setiap bulan Ustazah. Tapi saya nak bagi pada Ustazah. Ustazah buatlah apa saja. Untuk pergi makan anak-anak ke, bayar sewa rumah, bayar rumah ke, bayar kereta ke, apa saja. Ini untuk belanja Ustazah. Saya macam didesak, lepas tu saya tanya, kenapa puan? Dia bagi setiap bulan lebih kurang dari 500, saya tak ingat dah. Konsisten dia bagi setiap bulan. Saya boleh tengok, sampai saya dah tak check dah, sebab setiap bulan saya akan nampak. Dia jadikan komitmen bagi pada saya. Saya kata, kenapa puan buat macam ni? Dia kata, Ustazah, saya belajar, saya berniaga online kecil-kecil macam tu lah. Dan saya mula buat konsisten sedekah kepada orang-orang yang melakukan kerja dakwah, kerja amal dan kerja-kerja kebajikan. Saya lakukan dan saya nekat, saya akan buat secara komitmen secara konsisten. Bukan pilihan. Maksudnya kalau tak nak bagi, tak nak bagi. Saya jadikan itu satu kewajipan saya. Saya dah jadi kewajipan saya. Dan Ustazah, subhanallah, sejak daripada tu Allah buka pintu rezeki pada saya. Bukan 100% perniagaan saya maju. Dia kata 200%, 300%, 400%. Selepas itu saya cari lagi ramai orang untuk saya bagi konsisten macam saya bagi kat Ustazah. Saya tahu bila saya bagi pada Ustazah, Ustazah tak akan guna untuk perkara yang sia-sia. Terpulang kalau Ustazah nak sedekah kepada orang ku, Ustazah nak sekian-sekian. Lepas tu saya belajar, subhanallah, Masya Allah, mewajibkan diri. Padahal infak itu adalah satu sunat, tapi mewajibkan diri seumpama dikata, sebab saya belajar dengan cara saya konsisten, saya jaga diri saya juga supaya saya tak kufur dengan nikmat Allah. Sebab saya bimbang bila saya tak jadikan ini komitmen Ustazah, bila dah besar dari rezeki, saya menambahkan besarnya nafsu saya. Jadi subhanallah, dengan saya konsisten ni lah menjaga diri saya. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, tuan-puan sekalian, kalau tengok kepada Imam Syekh Ali Ahmad Al-Jazairi menyebutkan, niat yang benar mencari hati halal, mendapat nafkah bagi menjaga kewajipan kehidupan, urus niaga mestilah mematuhi syarak. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, berniaga adalah satu fardu kifayah. Kejap lagi saya nak cerita kisah orang yang biasa tapi perniagaan luar biasa. Masya Allah. Dan ia adalah sahabat kami yang terdekat. Dan bagaimana prinsip dia dalam berniaga. Dia jutawan yang bukan sikit-sikit, masih muda, jutawan puluh juta ke ratus juta ke, kami tak tahulah. Sebab syarikatnya ada puluh-puluh, duitnya dah tak tahulah. Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Seorang yang fikir simple, penampilan simple, Masya Allah. Tapi kami tengok dia punya laluan rezeki tu sangat luar biasa. Dia buat bisnes gini-gini jadi. Ini untung Ustazah dapatlah dalam 2-3 juta kali ni. Ustazah dapat. Saya kata dia bukan background orang berniaga. Lepas tu bila kita tanya, kami panggil dia Ustaz. Dia kata, Ustaz, kan awal-awal berniaga dulu, Masya Allah. Dia kata prinsip berniaga ni, Masya Allah, betul lah, disiplin.
Lepas tu yakin buat, kena yakin berdoa, minta pertolongan. Ya, pisik-pisik orang berniaga, orang-orang mukmin yang berniaga. Tapi kami melihat dari segi konsisten dia bersedekah itu luar biasa. Subhanallah. Konsisten bersedekah luar biasa, terangan dan juga sembunyi. Dia selalu melakukan sedekah atas nama NGO kami, Sahabat Amal Care. Kan ini NGO bagi, ni NGO bagi. Tapi kami tahu memang itu adalah daripada duit dia sendiri. Dan jumlah sedekah dia subhanallah bukan sedikit, sangatlah banyak, masya-Allah, subhanallah. Dan dia pernah cerita kepada kami, antara yang diwajibkan kepada pekerja dia adalah kena disiplin solat subuh berjemaah di masjid. Dan dia kata dia boleh tahu kalau muka staf dia, kalau lelaki, muka tak semayang berjemaah di masjid. Sebab dia juga seorang yang jaga solat berjemaah di masjid. Subuh mesti wajib berjemaah di masjid. Saya kata, kenapa Ustaz macam, dia kata Ustazah, memang nampak macam mungkinlah orang bisnes juta-juta, kenapa nak letakkan nilai solat berjemaah subuh, dia tekankan subuh sebagai satu perkara penting untuk menjana rezeki yang melimpah ruah. Dia kata, Ustazah, pagi-pagi adalah waktu barakah. Allah buka pintu rezeki pagi-pagi. Dia kata, kalaulah awal pagi tak boleh nak utamakan Allah, nak mulakan hari dengan utamakan Allah, solat berjemaah di masjid, tak boleh. Dia kata, staf ni, bagi saya dia bukanlah pekerja yang baik. Kalau pun staf tu contohnya lah kan, pekerja tu, kerja cemerlang, dapat capai sale, target, gini-gini, disiplin bagus. Tapi tak boleh nak disiplin solat berjemaah di masjid subuh, dia cemerlang dunia saja. Tapi kalau kita nak pergi jauh, kita mesti cari nilai yang ada cemerlang dunia dan akhirat. Umpama begitulah prinsipnya. Dia kata sebab orang yang datang bekerja, solat subuh berjemaah di masjid, cegas dia biar lain, air muka lain, semangat bekerja tu lain. Tapi kalau yang main muka monyok, kita boleh nampak bangun lewat ni, solat subuh lewat ni, kalau permulaan hari tak berkat, dia akan efek kepada kerja. Subhanallah. Sebab itu sahabat-sahabat yang berniaga ke, yang kerja ke, walaupun work from home pun, kita sangatlah penting kena jaga bagaimana awal pagi kita bermula. Kena bangun sebelum subuh, solat berjemaah, sekarang tak lagi masjid, di rumah. Disiplin bangun awal, kan, mula dengan tahajud, mula dengan bacaan Al-Quran, mula dengan zikir-zikir. Itulah yang akan menentukan kejayaan ataupun kecemerlangan hari itu. Subhanallah. Sebab kita cerita hari demi hari, tuan-puan sekalian. Setiap hari adalah hari baru. Siapa yang mula hari dia, kan, cubalah test besok. Mula hari bangun pukul 7 pagi. Mula hari dengan tak baca Quran, tak apa. Kita akan rasa monyok tu daripada pagi sampai malam. Rasa tak produktifnya, rasa itunya, rasa ni. Tapi bayangkan kalau kita dah mula pagi-pagi. Bermula dengan tahajud. Walaupun orang pukul 5, 5.30 sempat tahajud je. Tahajud, lepas tu sempat baca muka surat dua Al-Quran ke, 2 muka surat Al-Quran ke, baca mak surat, lepas tu baca baca zikir sikit. Subhanallah, kita dah bebas daripada belenggu syaitan. Syaitan pun kita dah ada vitamin benteng yang kuat. Subhanallah, insya-Allah kita juga kuat tak buat maksiat dan sebagainya. Kita boleh nampak waktu kita jadi barakah. Allah bagi ilham yang benar. Allah bagi jalan-jalan setiap kebuntuan. Kita boleh rasai keberkatan hari itu berjalan dengan baik. Subhanallah. Siapa yang memulakan hari dengan kelang kabut, urusan harian ni juga akan kelang kabut sampai tidur. Siapa yang akan memulakan hari dengan tenang, dengan firm, dengan ni, subhanallah, dia akan melalui hari tersebut juga dengan tenang, dengan terbaik, dengan firm. Masya Allah, subhanallah. Sahabat-sahabat ni minta sekalian. Sahabat kami ni yang kaya memang jutawan seorang-seorang ni, kalau tengok zahir penampilan biasa saja. Tapi nilai aset apa semua, kita bukan nak ukur kejayaan dengan juta, tuan-puan sekalian. Kejayaan itu diukur dengan akhlak yang terlahir daripada apa yang diusahakan. Akhlak yang baik, sifat yang baik, kerendahan hati dan sebagainya. Tapi kalau orang kaya juta-juta tapi akhlaknya buruk, sekian-sekian, itu bukan orang yang berjaya. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kalau kita tengok dalam pandemik sekarang, ada beberapa makanan yang boleh bertahan, perniagaan yang boleh bertahan. Antaranya makanan, kedua produk kesihatan, yang ketiga makanan sunnah, kurier perhantaran, lepas tu yang online ni.
saya rasa contoh ya, saya dah berniaga macam-macam juga. Saya pernah jadi catering kecil-kecilan untuk 200 orang makan, 3 orang tu makan. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya pernah jadi pengasuh budak. Saya pernah suami pernah jadi cleaner. Macam-macam kita cara. Pernah berniaga dekat pasar malam. Pernah cari rezeki berniaga di pasar malam. Pernah berniaga daripada rumah ke rumah. Sewa tu sewa ni. Pernah berniaga keluar modal rugi 100%. Rugi 100% menanggung hutang. Yes, pernah lalui semua tu. Saya ingat bila kami di Australia, masa tu kami pergi dengan anak komitmen yang banyak. Saya dikhabarkan bahawa saya mengandung. Saya menerima khabar itu dengan gembira, syukur mengandung anak yang kelima. Tapi tak lama lepas tu suami bagi tahu insurans tak cover. Insurans yang kami ambil tak cover sebab saya sampai baru beberapa bulan, tak cukup setahun saya dah mengandung. Masa tu terduduk sebab kos untuk check up sangat mahal. Sekali check up $300 menyamai dalam 1,200 Malaysia. Lebih kurang lah dalam 1,000 Malaysia. Jadi saya, ya Allah, sedih dengan duit tak ada sebab allowance taraf hidup sana tinggi bagi kita foreigner ni. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Masa tu saya buat macam-macam kerja. Saya ambil upah untuk orang nak makan harian, untuk keluarga saya ambil, untuk catering, babysitter, dan masa sama saya jaga anak. Saya ada anak yang kecil baru bersalin, dan masa saya menjaga anak orang lain kecil yang ibu bapa mereka pergi belajar kat universiti. Waktu sama saya ambil upah masak. Lepas tu suami pun buat kerja macam-macam. Sampai ada waktunya saya macam terduduk, macam dah tak mampu dah dengan anak-anak nak urus itu urus ni. Lepas bersalin tak sampai berapa minggu, saya dah bawa kereta pergi, tak seminggu lebih dah bawa kereta pergi sana sini. 40 hari saya bentan, saya tak boleh nak bergerak, saya tak boleh nak berjalan sebab subhanallah, komitmen, cabaran kita berada di negeri orang dan keadaan kita ni. Sampailah ketika terduduk, sampai saya menangis, saya kata macam, ya Allah, dah tak mampu, dah tak larat dah, tak boleh nak survive dah rasa sekian-sekian. Masa tu apa yang saya buat, rutinnya adalah baca solat taubat. Kemudian saya buat dengan suami solat taubat. Kemudian lepas solat taubat, sujud syukur kepada Allah. Syukur boleh solat lagi, boleh bertaubat dan buat taubat, bertaubat kepada Allah atas dosa, taubat kerana kelalaian dan sebagainya. Ni saya cerita sikit ya, tuan-puan sekalian, tak apa, ambil pengajaran. Kemudian buat solat hajat, kemudian baca Yasin. Sebab wallahualam, saya masa tu letakkan diri saya buat 4 amalan ni, lepas tu berdoa minta sungguh-sungguh dengan Allah. Minta pertolongan, ya Allah, untuk cukupkan nafkah, untuk keperluan, untuk sekian-sekian, untuk niat bantu lebih orang dan sebagainya. Masa tu kita niat nak bantu diri sendiri dah, nak bantu keluarga, nak survive ni. Sana sewa saja sebulan dalam berapa encik? Kan $1,200, lebih kurang $4,500. Sewa rumah saja 4,500 Malaysia. Dan allowance yang suami dapat cukup-cukup untuk bayar sewa. Jadi survive, makan, minum, anak sekolah semua kena cari sendiri di negeri orang. Pendek cerita, subhanallah, tak lama ada pasangan suami isteri nak balik Malaysia, bagi salam, Assalamualaikum, kami nak serahkan van kami ni kepada kamu. Kami pelik, kami kata kenapa nak serah pada kami, sedangkan kami baru sampai dan kami baru kenal. Dia duduk 4 tahun, ada kawan yang lama. Dia kata entah kenapa, tapi kami suami isteri sepakat, tak tahu kenapa, tapi Allah gerakkan untuk serahkan van ni kepada kamu berdua, suami isteri. Lepas tu van tu usia dia 20 tahun encik kan. Van lama kan, mungkin dah umur 15 tahun ke 20 tahun. Van buruk, istilahnya van buruk, van lama. Sampai masa tu ada beberapa orang kawan-kawan kata, tak payahlah ambil van buruk tu, liability, jadi beban nanti nak baiki tu baiki ni. Kami pun nak buat apa van buruk ni. Tiba-tiba kami pun buat iklan lah untuk servis sewa. Saya bawa orang, saya jadi driver, hantar orang ke airport, macam tu pun buat kerja. Hantar orang ke airport, ambil orang ke airport. Suami pun buat kerja tu. Kadang-kadang ambil orang yang pelancong datang, saya jadi turis ni lah, pelancong orang Melayu kita lah. Masaknya lepas tu bawa pula pelancong ni pergi buat macam-macam, tuan-puan sekalian, belajar survive. Masa tu bayangkan van buruk, dah usia lebih 15 tahun, Allah bagi rezeki mencurah-curah di situ. Sampai boleh hantar pula kat keluarga kat kampung. Boleh settle bayaran tu, hutang-hutang ni.
Masa tu kami fikir macam mana ya kenderaan yang dah usia lebih 15 tahun keadaan buruk, ke 20 tahun lebih memang buruk. Tetapi Allah bagi sehat kenderaan tu. Tak rosak walaupun perjalanan 100 km, 200 km orang sewa tak henti-henti. Keadaan buruk tapi orang sewa. Masa tu saya kata, ya Allah, memang benarlah rezeki ni Allah yang pegang. Kalau pun orang nampak van tu, kalau nak menyamai dengan kereta sewa orang lain yang bawa servis juga, memang van ni pilihan yang terakhir lah sebab buruknya, lepas tu orang tak confidentnya. Tetapi orang tempah untuk sewa van tu setiap hari penuh sampai kita terpaksa tolak. Masya Allah. Cuma saya ingat masa tu tuan-puan sekalian, kita betul-betul mengharap, meminta dengan Allah saat kita terduduk, kita macam dah tak larat dah. Macam kata, bang tak larat dah, buat itu, buat ni tapi belanja tetap tak cukup. Mungkin asbab dosa kita bang, dosa. Buat solat taubat, minta ampun dengan Allah, dosa yang begitu banyak, kemudian buat solat hajat, lepas tu turuti dengan baca Yasin. 4 tu amalan masa tu. Encik ingat tak, kita buat 4 tu kan, bila ada hajat besar kita akan ulang-ulang. Sampailah minta petunjuk daripada Allah, mohon petunjuk daripada Allah sungguh-sungguh. Dan masa tu lah kita kata selama ni kita buat macam-macam kan. Kita buat itu, buat ni. Akhirnya kita terduduk, kita rasa macam dah tak ada tenaga, dah tak ada kudrat. Dengan Allah hantar seorang hamba, serahkan van yang buruk, yang kalau jual pun nilai dia sangat sikit. Mungkin tak laku, tak ada ni, dia pun bagi hadiah. Macam tu lah. Sebab dia nak balik dah for good, van lama dia nak serahkan. Dia kata buatlah apa saja. Subhanallah, hasil daripada van tu lah yang boleh survive sampailah. Subhanallah, boleh buat simpanan dan boleh hantar pula ke kampung. Macam tu lah, Masya Allah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya tak tahu sahabat-sahabat semua berniaga apa. Tapi letakkanlah niat 3 perkara tadi supaya kita tidak meminta-minta. Ya Allah, jadikanlah perniagaanku ini. Kan supaya kami ni tidak meminta-minta kepada orang. Kalaupun terpaksa meminta, tak apa tuan-puan sekalian. Sekarang ni zaman susah ni. Subhanallah, zaman susah. Kalau perlu memintalah. Bukan jadi aib dah tuan-puan sekalian. Minta. Ini sekarang zaman susah, subhanallah. Tapi kalau kita minta dengan Allah supaya berikanlah rezeki supaya aku tidak meminta-minta, itu satu doa yang sangat bagus. Sebab memang Allah nak supaya kita ini berusaha dengan Allah, berusaha dengan kudrat kita. Kemudian yang kedua, kita berniaga niat untuk kita ahli keluarga kecil dan keluarga besar kita. Kemudian yang ketiga iaitu untuk membantu asnaf fakir miskin. Mesti ada niat tu. Mesti masukkan dalam kita mencari rezeki mereka ni. Sebab apa? Ramai lagi kita bantu asnaf fakir miskin, lebih luas pintu rezeki yang Allah akan buka kepada kita. Masya Allah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, rezeki ni ada beberapa sumber rezeki. Kalau ni Masya Allah, ada rezeki yang tak disangka-sangka. Ada rezeki mengikut kadar usaha kita. Ada pula rezeki kerana anak. Ada juga rezeki kerana sedekah. Ada juga rezeki kerana istighfar. Subhanallah. Semua ini ada dalil, tapi saya tak ceritakan semualah. Ada rezeki yang kita dapat hasil daripada istighfar kita. Sebab itu firman Allah dalam surah An-Nur, beristighfarlah kamu, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat, dan Allah akan berikan anak zuriat kepada kamu, dan Allah akan berikan kebun. Subhanallah. Kaitan istighfar dengan rezeki ada perkaitan dia. Subhanallah. Yang memberi rezeki kepada kita adalah Allah. Allah ya Razak. Bila kita ada bermasalah hubungan kita dengan Allah, maksud dosa kita, maksiat kita banyak, maka tuan-puan sekalian, kita ada masalah dengan pemberi rezeki. Sebab itu bila kita bertaubat, kita sedang pulihkan hubungan dengan pemberi rezeki. Ada rezeki yang kita dapat daripada istighfar. Ada rezeki kita dapat daripada bernikah. Itu pun firman Allah. Kan? Bernikahlah. Maksudnya jangan kamu bimbang akan rezeki. Allah lah yang menetapkan rezeki kepadamu. Ada orang dapat rezeki kerana anak. Anak itulah menjadi kita perantaraan, rezeki tu Allah tetapkan untuk anak. Ada rezeki kerana kita bersedekah. Subhanallah. Ada rezeki yang luas. Min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka mana sumbernya. Masya Allah, tuan-puan yang mati Allah sekalian. Saya nak cerita beberapa kisah. Bukan beberapa, kita ambil satu kisah lah. Sebenarnya ramai kan yang kisah para Rasulullah dan para peniaga. Masya Allah. Ini hadis Nabi, hadis yang sahih. Nabi bersabda, daripada Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah, daripada ayahnya, daripada datuknya, bahawa beliau pernah keluar bersama Nabi SAW menuju tempat salat. Lalu baginda melihat orang-orang melakukan transaksi jual beli. Nabi tengok ada jual beli berlaku. Baginda pun bersabda, wahai para peniaga. Lalu mereka menyambut suara Rasulullah SAW dan mengangkat leher. Maksudnya mereka tegakkan diri.
dan pandangan mereka kepada baginda. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya para peniaga akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang berdosa. Nabi kata ramai peniaga ni dibangkitkan di masyarakat kelak sebagai pendosa. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Kecuali Nabi kata kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang berbuat baik serta jujur. Subhanallah. Masya Allah. Ini hadis sahih riwayat Tirmizi. Hadis hasan sahih riwayat Tirmizi. Sahabat-sahabat yang minta Allah sekalian, dalam hadis ini Nabi bagi 3 ciri orang yang berniaga yang berjaya sebenar. Kalau nak cari berniaga yang berjaya dunia, ramai. Yang paling ramai di kalangan non-Muslim. Mak Saleh ke, Cina ke, India ke, memang ramai orang-orang kaya, ranking kaya dunia di kalangan non-Muslim. Di kalangan orang Islam pun ramai. Tapi Nabi sebut, masa ni Nabi tengok ada banyak ni businessman ni di pasar ni. Nabi kata, wahai para peniaga. Lalu mereka menyambut suara Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya para peniaga akan dibangkitkan di hari kiamat kelak, di akhirat kelak, sebagai orang yang berdosa. Kecuali, Nabi kata, kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, banyak buat kebaikan, dan seorang yang jujur. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita berniaga, ya seronok, dapat sumber rezeki. Tapi pastikan kita di kalangan orang yang dikecualikan. Sebab Nabi kata akan dibangkitkan sebagai orang berdosa kecuali. Jadi kita sebagai orang yang berniaga kena jaga ketakwaan kita. Kena banyak amal soleh supaya kita jadi orang yang bertakwa. Maksud apa yang bertakwa? Tinggalkan larangan Allah. Taatkan, buat semua perintah Allah. Perintah Allah kita buat, tinggalkan larangan Allah. Itu ciri-ciri asas orang yang bertakwa. Perintah Allah semua buat. Cek, ada tak lagi perintah Allah kita belum buat. Kemudian ada tak larangan Allah yang masih kita buat. Masya Allah. Kemudian kita kena jadi orang yang berbuat baik. Mesti banyak buat kebaikan. Khairun nas anfa'ulin nas. Orang yang paling baik banyak bagi manfaat kebaikan kepada orang lain. Kena jadi isteri yang baik pada suami. Suami orang yang berniaga kalau tak buat pada isteri, tak buat baik pada anak, tak buat baik pada ibu ayah, pada adik-beradik, tak boleh pergi jauh. Mungkin berjaya tapi hidup tak tenang, hidup tak bahagia. Mesti buat baik. Kalau dia seorang abang, buat baik pada adik, adik buat baik pada kakak. Kalau seorang suami, buat baik pada isteri, buat anak, buat baik pada ibu ayah. Maksudnya jadi orang yang baik dan beri kebaikan. Subhanallah. Dan seorang yang jujur dalam perniagaan, jujur. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya nak sebut sikit tentang etika berniaga. Guideline peniaga Islam secara online. Subhanallah. Yang pertama, kalaulah anda berniaga yang melibatkan pakaian, janganlah guna ekspresi model dengan pakaian dengan gaya. Kadang pakaian tutup aurat, sahabat-sahabat. Busana muslimah. Tetapi gaya model muslimah tu tak solehah, tak muslimah. Gaya yang lemah, ngemalai, senyum menggoda dengan na'udzubillah min zalik. Maka ia tidak menepati konsep berniaga yang menurut syariat dan juga ibadah. Tidak melampaui dan membuat rekaan testimoni demi mengamburi pelanggan. Tuan-puan sekalian, jangan ada unsur penipuan walaupun untuk marketing. Contoh, dapatkan segera, tinggal hanya 20 lagi. Ini saja, lepas ni dah tak ada stok dah. Saya pernah jumpa dengan peniaga ni, peniaga yang macam ni, dia baru nak start apa semua kan. Dia buat iklan, dia kata alhamdulillah dah hampir nak sold out dah. Tinggal sikit saja lagi, jangan ketinggalan sahabat-sahabat, dah ramai orang make. Saya pun PM, saya kata alhamdulillah laku ya. Maju. Saya kata laku ya, memang ramai ya. Ini cerita lama-lama ni. Dia kata taklah Asma, taklah Kak. Dia panggil akak saya. Adik lah ni, taklah Kak, sebenarnya tak ada orang beli pun lagi, tapi tu ayat marketing yang saya belajar. Saya kata, tak ada orang beli pun. Yang kamu kata dah banyak orang beli, nak sold out dah tu. Belum lagi Kak, tapi itu cara marketing kita lah. Supaya orang rasa barang kita laku, nanti dia pun nak cuba juga apa yang laku tu. Subhanallah. Saya kata, Dek, kita macam mana pun mesti jujur, tak boleh menipu Dek. Walaupun lambat untung kita. Walaupun lambat. Saya tak cakap macam ni sebab saya pun segan nak tegur. Tapi hati saya berkata macam tu. Biarlah lambat pun kita untung. Mungkin kita dapat untung 5 tahun akan datang. Tapi hutang tu Allah bagi macam bisnes 5 tahun. Subhanallah. Itu pun selalu gak lah pujuk suami. Dulu kan cuba meniaga tu fail fail tu. Sebenarnya bukan gagal. Sebenarnya kita dalam proses belajar untuk berjaya. Walaupun 10 kali gagal dalam bisnes,
Saya tak kata itu gagal. Saya kata itu adalah kita belajar. Allah sedang mendidik kita. 10 pengalaman yang sangat berharga. Masya Allah. Subhanallah. Saya kalaulah kita jujur tuan-puan sekalian, kalau pun bisnes kita tak cepat maju, tapi mungkin bila satu masa Allah bagi gandaan tu, barakah kita jujur ni, umpama bisnes 5 tahun. Padahal yang berjaya baru berapa bulan ni. Yang sebelum ni tak berjaya. Bisnes ni tak berjaya. Tiba-tiba buatlah bisnes ni, bom berjaya. Rupanya hasil berkat sabar dan kita tetap jujur dan perniagaan yang lepas. Jadi bab testimoni, marketing pun semuanya kenalah jujur, cuma kena kreatif je lah. Jangan mengambil memastikan poster iklan jualan adalah sebenar dan realiti. Sebagian produk ditawarkan, jangan menipu. Jangan indah khabar daripada rupa kan. Jangan mengambil kesempatan memanipulasi dan sebagainya. Subhanallah. Maklumat tak jelas. Okey, saya nak baca satu hadis Nabi SAW yang bermaksud. Sesungguhnya Rasulullah SAW lalu berdekatan dengan selonggok makanan. Lalu baginda memasukkan tangannya dan longgokkan itu. Tiba-tiba jari baginda terkena sesuatu yang basah. Lalu baginda bertanya, apa semua ini wahai tuan punya makanan? Orang itu menjawab, yang tu yang terkena hujan, yang basah tu terkena hujan wahai Rasulullah. Baginda bersabda, mengapa kamu tidak letakkan di atas supaya orang ramai dapat melihatnya? Sesiapa yang menipu maka dia bukan dari kalanganku. Nabi marah ni, ada unsur penipuan ni. Letak makanan elok ke atas, tapi bawah bila selok ada yang basah, rupanya terkena hujan. Nabi kata, siapa yang menipu maka dia bukan daripada kalanganku. Subhanallah. Lepas tu kita ni lah bersaing secara sehat dan sebagainya. Saya tak sempat. Dalam ni ada cerita sikit pasal contoh ahli perniagaan yang berjaya, Tan Sri Sheikh Mokhtar. Lepas tu Tan Sri Abdul Rashid Hussein. Kemudian Tan Sri bukan tu sajalah, ramailah sahabat yang bertanya sekalian. Doa pasal nak cari rezeki semua tu, kita boleh doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ataupun doa dalam maksurat tu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa na'udzubika min ghabati daini wa qahri rijal. Anda cari doa nak lepasi bebanan hutang, ada dalam amak surat. Sebab doa ni Nabi ajarkan kepada seorang sahabat yang ada banyak hutang. Nabi kata, bacalah doa ni, Allah akan membayarkan hutangmu. Bukanlah tiba-tiba dapat duit selek debut, tak. Allah mungkin bagi ilham, Allah bagikan dia kekuatan untuk berusaha, ikhtiar dan sebagainya. Sebagai penutup, saya nak cerita pengalaman saya satu lagi. Ini masa kami, yelah hutang banyak, apa semua, susah hati kan. Subhanallah, jumpalah seorang guru ni, dia kata, Ustazah, mohon ampun dengan Allah banyak-banyak. Dia kata, betul tak Ustazah buat hutang, banyak hutang, sebenarnya sebab tamak. Dia kata, wah, pedih nak terima kenyataan tu, pedih. Dia kata, saya tanya, apa maksud tamak? Betul kan kadang-kadang tu kita sebenarnya tak mampu nak beli kereta sekian, tapi sebab tamak, sebab keinginan kita beli yang di luar keperluan dan kemampuan. Sama jugalah dengan benda lain, kadang gaya hidup, kemudian itu ini, sampaikan akhirnya sepatutnya kita dah boleh bayar hutang lama, tapi ni dia kata buat taubat Ustazah, taubat dengan Allah, mohon ampun, sebab hutang ni sebenarnya ada beberapa peringkat. Saya belajar ada hutang yang mana kita buat berdosa, kita buat hutang, iaitu bila kita sebenarnya di kalangan yang dah ada banyak hutang, kemudian kita hutang benda yang tak perlu pun, yang tak patut pun, dan kita sebenarnya di kalangan yang dah tak mampu dah nak bayar hutang. Jadi benda yang tak perlu, kalau benda yang perlu lain, kau terdesak itu cerita lain. Hutang sebab tamak, dia kata Ustazah, bimbang itu satu dosa. Bukan mudah-mudah kita ni berhutang, tapi ada hutang wajib berhutang. Contohnya dah kelaparan, kau tak mati, pergilah hutang, pinjam beras, pinjam duit dan sebagainya. Ada hutang jadi makruh, tapi bimbang hutang kita buat adalah satu dosa. Sebab kita berhutang bukan kerana keperluan, kita hutang kerana kehendak, kerana hawa nafsu, kerana sifat tamak, kerana tak sabar, kerana hawa nafsu. Kita mengikuti hawa nafsu kita sampai kita membazir, kita berhutang dengan sebab itu. Saya kata, ya Allah, betul lah. Kata buat solat taubat, minta betul-betul, bangun 1/3 malam, minta petunjuk daripada Allah, minta tolong dengan Allah, amalkan doa tu. Mudah-mudahan Allah berikan jalan-jalan rezeki yang barakah untuk settlekan hutang. Lepas dah berapa, tak lama lepas tu kan, subhanallah, lepas tu saya banyak menulis masa tu di FB. Lepas tu saya mengandung, lepas tu saya lahirkan anak, apa semua.
Ada satu syarikat penerbitan, Galeri Ilmu, memaksa saya menulis. Saya kata saya tak reti menulis. Biar betul saya nak terbit buku. Saya tak reti, saya tak pandai. Dia kata, ustazah, posting ustazah di FB, kami boleh bantu untuk jadikan buku. Mereka pun kumpul-kumpul tulisan-tulisan di FB. Kemudian dia minta saya tambah-tambah. Lepas tu terbitlah buku Sahabat Dunia Akhirat. Buku yang pertama, Sahabat Dunia Akhirat. Lepas dah terbit, saya sendiri takut nak baca. Saya kata, saya bukan, malu-malu. Terbit dah sebulan, dah keluar dah ni. Saya malu nak iklan pula. Saya cakap ke suami, malu. Nak bagi hadiah kat orang pun malu. Nak bagi percuma pun malu. So saya kata, saya bukan buku ni tak bagus, gini. Masya Allah. Masa tu, tuan-puan sekalian, masa tu, saya dengan suami saya kata, bang, kita niatkan buku ni untuk apa? Masa tu pasang niat, ya Allah, jadikanlah buku ini sebagai sumber rezeki yang halal dan barakah. Kedua, ya Allah, jadikanlah sumber rezeki buku ini untuk kami boleh bayar hutang kami, ya Allah. Yang ketiga, ya Allah, jadikanlah buku ini untuk kami jadi kembangkan kerja dakwah dan kerja amal kebajikan kami, ya Allah. Tuan-puan sekalian, saya nak share, nak sebut miracle ke apa, bila kita buat sesuatu dengan memperbanyakkan niat-niat yang baik, Allah akan permudahkan. Tapi kalaulah saya sebut masa tu, bang, mudah-mudahan buku ni bolehlah buat belanja. Ataupun, insya-Allah bang, kalau buku ni maju, banyaklah jualan, bolehlah kita beli rumah baru. Contoh, bolehlah beli kereta baru. Bolehlah kita tukar ni. Tak, kami tak masukkan matlamat tu sikit pun. Tak letak matlamat untuk peribadi tu. Masa tu bang, kalau okey lah, daripada hasil jualan buku ni kita besarkan sikit NGO, kita buat besarkan syarikat, kita tambah orang, saya nak ramai pegawai penyidik. Lepas tu sekian ni. Untuk kerja dakwah, bayangkan untuk kerja dakwah. Dan subhanallah, buku Sahabat Dunia Akhirat ni tuan-puan sekalian, dalam tempoh 2 bulan buku ni, sini tak ada tulis, dalam tempoh 2 bulan terjual 40,000 naskah. 2 bulan, 60 hari terjual 40,000 naskah. Masa tu saya sangat terkejut. Duit masuk tak henti. Dan kami tunaikan janji. Sebagaimana niat asal, bayar hutang, boleh tutup berapa hutang yang jadi beban. Kemudian yang kedua, kami besarkan kerja dakwah. Masa tu kita terus buka penjawatan, lepas tu kita sewa pejabat yang bagus, renovate apa semua. Lepas tu saya tambah tim penyidikan sebab saya kata saya tak nak ceramah buat silap lagi. Lepas tu subhanallah, rezeki melimpah ruah Allah bagi. Masa tu saya sedar, saya kata sebab niat kita, niat untuk kerja dakwah dan kerja amal. Masa tu tak fikir untuk peribadi, tak ada pun untuk peribadi beli itu beli ni. Bahkan kami sendiri masa tu dah jual kereta apa semua, tinggal satu je kereta. Ini berlaku tahun lepas, kami cerita tahun lepas. Subhanallah. Sebab itu bila buku kedua nak terbit pun sama. Ya Allah, jadikanlah buku ini untuk asbab supaya berkembangnya kerja dakwah, kerja amal. Tapi bila Allah dah buka pintu rezeki, kena buat betul-betul tuan-puan sekalian. Kena buat. Jangan mungkir janji dengan Allah. Jangan mungkir janji. Kalau kita mungkir janji, Allah boleh tarik sekelip mata segala nikmat. Bahkan kita boleh jadi terduduk lebih dahsyat dan dihempas jatuh teruk. Na'udzubillah min zalik. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi masa tu saya sebenarnya tak terfikir pun nak menulis, nak buku apa semua. Soalnya dipaksa. Sampai Galeri Ilmu datang ke rumah. PTS datang ke rumah. Pujuk, ustazah tulislah buku, tulisan ustazah kita compilkan gini-gini, ustazah perkemaskan. Saya tak pandai, saya tak reti. Malulah nak terbit buku. Saya bukan orang menulis ni. Malu. Tapi rupanya itulah jawapan Allah kepada doa. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, mungkin kalian kata ustazah ada nama, bolehlah sekian-sekian. Subhanallah, sebelum saya ada nama, saya pun tak ada nama. Sebelum saya ada follower, saya pun tak ada follower. Saya juga bermula dengan kosong. Saya juga bermula dengan anda jatuh, bangun, perik, macam-macam dilalui tuan-puan sekalian. Subhanallah. Tetapi janganlah pernah berputus asa dengan Allah. Jangan pernah berputus asa dengan Allah. Dekatkan dengan Allah, minta petunjuk dengan Allah. Boleh amalkan doa Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rahmatmu, pertolonganmu. Maksud rahmat ni pertolongan Allah. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan sempurnakanlah dalam urusan kami ni petunjukmu yang jelas. Minta petunjuk dengan Allah.
Kalau kita ikhtiar sandarkan kepada diri sendiri saja, mungkin boleh berjaya, tapi sakit. Tapi bila kita ikhtiar dan mohon petunjuk daripada Allah, mungkin kita lebih cepat lagi berjaya, sebab Allah bagi ilham yang benar dan Allah bagikan pertolongannya sekali. Subhanallah, alhamdulillah. Sahabat-sahabat, terima kasih kepada penganjur sekali lagi, penganjur kita, dan saya harap kalian boleh bersama dengan pihak penganjur. Penganjur kita ada kedai kopi dan susu Skudai Johor Bahru, boleh cari. Promote juga ni kedai kopi Skudai Johor Bahru, penganjur kita malam ni. Terima kasih sangat berikan saya satu tajuk yang saya jarang bawa, iaitu bab berniaga membuka peluang berkongsi rezeki, dan penganjur juga nak berkongsi rezeki dengan ramai orang. Anda boleh tengok mungkin di guide, wallahualam saya pun tak tahu, Puan Nurul Hidayah selaku pengurus kedai kopi dan susu yang juga merupakan seorang dealer farm fresh di Johor Bahru. Subhanallah, kepada semua kaki tangan, insya-Allah moga bermanfaat. Mohon maaf bukan nak cerita sisi baik ke sisi buruk ke, nak buka aib ke, ataupun nak macam cerita macamlah bagus sekian-sekian, tak. Tujuan saya mungkin ada orang dapat manfaat sedikit, semangat. Kita semua bermula daripada kosong, semua bermula dari langkah pertama. Saya juga sama, sahabat-sahabat sekalian. Cuma berbeza, adakah langkah kita menyertakan Allah bersama dalam langkah kita, ataupun kita menyandarkan pada diri kita sendiri. Sedalah hakikat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan kekuatan daripada Allah. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang usaha yang kita usahakan hari ini, bukan hari ini kita dapat. Mungkin 10 tahun lagi. Mungkin usaha yang kita usahakan ini lalu kita sabar bila tak berjaya, Allah bagi kurniaan anak yang baik. Allah bagi kelebihan pada anak-anak. Kita tak tahu bentuk apa yang Allah akan gantikan dengan kesabaran hasil rugi hari ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Sekian sahabat-sahabat sekian, mohon maaf salah silap. Terima kasih semua. Jumpa pagi besok dalam kuliah tadabbur, kuliah kitab Riyadhus Shalihin. Jumpa pagi besok jam 7 pagi. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa a'udzubika min ghabati daini. Masya-Allah, ada orang share doa tu. Siapa yang nak doa lepasi bebanan hutang, cari doa lepasi bebanan hutang, dalam maksurat ada. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghabati daini wa qahri rijal. Doa ini saya wajib baca pagi dan petang sebab kami wajibkan baca al-maksurat. Orang yang uzur pun boleh baca maksurat. Walaupun ada ayat Quran, boleh baca niat zikir. Dan doa itu Nabi bagi kepada seorang sahabat yang sedang sedih. Duduk dalam masjid, Nabi tanya, kenapa kamu duduk di masjid ni? Maaf ya saya sambung sikit ni. Tak apa, siapa yang nak live dah boleh live. Kemudian dia kata, ya Rasul, aku sedih dan aku banyak hutang. Kemudian Rasul kata, bacalah doa ni. Doa tadi tu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada rasa sedih dan juga lemah. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan rasa jubni, rasa lemah, dan juga wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, lemah semangat dan juga malas. Sebenarnya kalau kita rajin, kita akan berjaya. Yang menghalang kejayaan sebenarnya malas. Malas, lemah semangat. Itu dia yang menghalang kejayaan. Sebab kejayaan takkan datang tanpa cabaran, tanpa ujian. Mesti datang ujian cabaran. Ujian cabaran orang lah, ujian cabaran tu lah macam-macam tuan-tuan sekalian. Cabaran diri sendiri, mai rasa malas. Doa tu sangat powerful tuan-tuan sekalian. Cari. Amalkan. Saya memang konsisten, anak-anak, keluarga memang konsisten. Sebab malas adalah punca utama manusia tak berjaya. Malas je. Bukan tak bijak, tapi malas. Bukan tak bijak, tapi lemah semangat. Orang condemn sikit, dah koyak. Subhanallah. Bukan tak ada tenaga, ada. Sehat. Subhanallah. Doa tu ada 8 benda kita minta dengan Allah. 8 benda. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, daripada sedih dan duka cita. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, daripada perlindungan daripada lemah semangat, lemah tubuh badan ke, lemah fikiran ke, wal kasal, dan daripada malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, ya Allah, aku mau perlindungan daripada pengecut, penakut, dan juga daripada bakhil. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal, ya Allah, kami mohon perlindungan daripada kezaliman manusia, dan juga bebanan hutang. Subhanallah.
Tuan-tuan sekalian, ada mohon apa? Pengecut, penakut. Kita ni ramainya takut nak cuba, takut nak elan, malu nak elan, nanti tak ada orang like, nanti ni. Lepas tu malu nak jual tepi jalan, malu-malu dan juga penakut. Takut rugi, jadi tak buat apa-apa akhirnya. Takut itu takut ni. Jadi dalam doa tu ada semua 8 perkara yang kita mohon perlindungan. Daripada sedih, duka cita yang berlebihan, mudah koyak, mudah sensitif, pertama dah. Yang kedua, kan? Lepas tu yang ketiga kita minta apa? Daripada lemah dan juga malas. Yang kelima dan keenam kita minta apa dengan Allah? Kita minta mohon perlindungan daripada bakhil dan juga pengecut, penakut. Dan yang ketujuh dan ke-8 kita minta daripada Allah, daripada dizalimi manusia, dikhianati manusia dan juga daripada bebanan hutang. Subhanallah, doa yang sangat komplit diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat beramal. Sekian, sekali lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Cik, boleh tutup. Okey.